A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu pengajian kita pada malam ini, kita sama-sama memulakan dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada malam ini, yang memberikan kepada kita keinginan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak akan ada keinginan sehinggalah Allah Subhanahu wa taala beri keinginan kepada kamu. Artinya kita semua ni adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala limpahkan kurnia, ada perasaan untuk datang bersama-sama dalam majlis pada malam ini yang baik ini, maka kita dapat datang. Kalaulah kita mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga, mempunyai fizikal yang baik, kesihatan yang baik, kenderaan yang baik, masa yang ada, tetapi jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak beri rasa ingin untuk datang, kita tak akan datang. Maka alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana Allah taala mudahkan kita untuk kita gunakan apa-apa yang diberikan olehnya kepada kita semua pada malam ini. Jadi alhamdulillah, itu sebagai mukadimah sikit kita pada malam ni, dan juga sebagai sempena tahun baru ni, insya-Allah cerita baru insya-Allah pada malam ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah selama lebih kurang setahun lebih, alhamdulillah hampir setahun lebih kita telah bersama-sama mengikuti sirah An-Nabawi. Lebih kurang saya kira-kira hitung-hitung dalam 51 kali, alhamdulillah. Pada sesi lepas kita bersama dengan sirah An-Nabawi, sejak daripada kelahiran Nabi sampailah kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 51 ataupun 52 kali. Setahun lebih kurang, alhamdulillah. Jadi pada malam ni insya-Allah habislah cerita. Jadi kita nak cerita apa pula ni, tak tahu dah ni. Insya-Allah jadi malam ni kita akan pergi kepada satu perkara lain, topik baru pada malam ni. Topik baru ni mungkin lebih panjang lagi daripada topik sebelum daripada ni. Sirah Nabi 51 kali. Kita malam ni insya-Allah kisah yang lebih panjang, mungkin ambil dalam 70 kali. Jadi insya-Allah setiap minggu kita ada 52, tolak hari raya, tolak cuti sekolah, tolak cuti sana 2 tahun insya-Allah. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan kita 2 tahun insya-Allah dalam masjid ni. Insya-Allah tanam niat, insya-Allah moga-moga dapat pahala niat. Buat tak buat lagi tak tahu lagi, niat dulu. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala beri kepada kita bila kita ni hamma bihasanatin, dalam hadis kata kalau kita ni berniat dengan satu niat yang baik, kita nak berniat, kita berhajat, kita berkeinginan untuk buat satu benda yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada kita pahala sebelum kita buat. Bila dapat buat, insya-Allah dapat 10 pahala. Itu garanti daripada hadis Nabi, bukan garanti daripada saya. Bukan dalam surat khabar, itu bukan dalam media sosial, bukan dalam Facebook, tapi dalam hadis Nabi yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat berikan sedikit masa insya-Allah. Siang hari alhamdulillah kita diberi kekuatan, kemudahan untuk bekerja. Alhamdulillah pukul 8 sampai 4.30 itu biasalah kita bekerja, bertungkus lumus orang kata, dalam mencari sedikit nafkah untuk kita, untuk family, dan juga untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang tu 8 jam orang kata. Wallah alam, saya tak tahu 8 jam, saya tak kira, tolak sana tolak sini 8 jam lebih kurang. Jadi apalah kita kata kiranya
kalau kita berikan masa sedikit duduk dalam masjid pada setiap hari antara maghrib dan isyak, bukan lama pun, insya-Allah. Saya kira-kira recording saya sebelum daripada ni tak lebih 40 minit pun, tak ada lebih 40 minit, kecuali malam ni imam cepat sikit, jadi saya pun tak tahu macam mana nak cakap ni. Dia berhenti, dia pendek sikit doa dia kan. Jadi lebih-lebih kurang 40 minit saja kita ni duduk dalam majlis ni. Mengantuk pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala, insya-Allah. Jangan bimbang. Bukan saya jamin, dijamin oleh dia bukan dijamin oleh Liver Brothers ke sabun mana, bukan tapi dijamin oleh Nabi, bahawa kita berada dalam majlis ni kita dah dapat semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Entah Nabi kata ikan di air. Ikan di air mana kita tahu dia pun mana tahu kita kan, tapi ikan di air pun ucap istighfar kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi dia tak kira dah, Nabi SAW tak sebut gitu, kita tidur, kita tak tidur, mengantuk tak mengantuk ke, menulis tak menulis ke, semua akan dapat pahala, insyaAllah. Yang penting duduk dalam majlis ni sekejap saja, insyaAllah. Satu hari 40 minit antara maghrib dengan isyak. Kalau balik pun tak sempat tengok satu cerita Hindustan tak habis. Hindustan 3 jam nak habis cerita. Jadi insya-Allah kan, kita ambil masa ni dapat apa ni, dapat pahala sikit, insya-Allah. Dapat ilmu sikit, insya-Allah. Pengajian kita insya-Allah kita akan fokuskan kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada kali inilah, insya-Allah, selama 70 kali ini, insya-Allah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bukan kita ambil daripada buku-buku mana bukan tepi-tepi jalan ke, buku-buku, bukan surat khabar, bukan, tapi daripada Al-Quran, kitab yang kita yakin. Salah satu daripada kitab yang kita yakin yang Allah Ta'ala pelihara dia, daripada 4 kitab, kepercayaan kepada kitab ada 4 kitab: Quran, Taurat, Zabur, Injil. Semua yang lain 3 tu telah diselewengkan, telah terseleweng, tak betul dah. Yang mana satu tak betul, tempat mana tak betul, wallahu alam lah, tapi tak betul. Siapa sebut tak betul? Quran sebut tak betul. Wa yuharrifunal kalima wa amma wadhihi. Allah Taala kata dalam Quran bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian ni telah mengubah apa yang ada di dalam Taurat dan juga dalam Injil mereka, diletakkan, ada yang dibuang, ada yang diubah perkataan dia. Jadi kita tak jumpa dah sekarang ni dalam Injil, dalam Bible, dalam Injil, dalam Bible, dalam Taurat, tak ada yang asli pada hari ni. Yang adanya translation, terjemahan saja yang ada. Yang original tak tahu ke mana dah. Sebab tu dia ada banyak. Kalau Bible tu ada banyak jenis. Bible saja paling kurang ada 4. Paling kurang Bible. Jadi dah kalau 4 ni mesti salah satu betul, salah satu tak betul Mana satu betul, tapi memang dah tak betul lah. Jadi yang betul hanya satu saja sekarang ni, daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Kita dapat Al-Quran, Allah Ta'ala jamin Quran akan terpelihara, tak boleh orang ubah. Orang cuba ubah, dia tak akan berjaya ubah. Allah Ta'ala jamin dengan Allah Ta'ala kekalkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab Allah Ta'ala pelihara. Tidak ada bahasa atas dunia ni yang terpelihara seperti bahasa Arab. Bahasa Inggeris sekejap je, 200-300 tahun dah berubah dah. Bahasa Inggeris sekarang ni berasal daripada Latin, berasal daripada macam-macam bahasa dulunya. Jadi bahasa Arab, inilah bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi, inilah bahasa Arab yang digunakan oleh orang sebelum daripada Nabi. Zaman Nabi Ismail pun dah guna bahasa Arab pada masa tu. Jadi bayangkanlah berapa lama, berapa panjang masa di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab yang pertama ni kalau ikutnya dalam Quran ialah kaum Ad. Kaum Ad tu zaman Nabi Samud tu. Minta maaf. Kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud tu. Kaum Nabi Hud ni yang ketiga dah Adam, Idris, Nuh, Hud. Yang keempat Maknanya Nabi yang keempat tu dah bercakap bahasa Arab pada masa tu. Orang-orang kaum Ad dah tak ada dah sekarang, dihapuskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka engkar, mereka lawan Nabi Hud. Kemudian kaum Samud begitu juga, mereka ni bercakap bahasa Arab. Tempatnya di mana? Di Madain Soleh. Pada hari ini tempat tu jadi tempat wisata, orang bahasa Indonesia kata tempat pelancongan. Kalau ikutnya maknanya ikut hadis Nabi, dia tak benar kita ni pergi tengok kecuali menangis tempat-tempat tu tempat-tempat wisata tu, kaum soleh, tempat yang dilaknat. Jadi macam itulah semua tu adalah orang Arab. Allah Ta'ala pelihara bahasa Arab, masya-Allah Sebab kalau kita kenapa Allah Ta'ala pelihara bahasa Arab? Sebabnya ialah sebab Allah Ta'ala nak pelihara Quran tu.
Jadi tanda tu. Yang keduanya, ramainya orang boleh hafal Al-Quran. Tak ada atas dunia ni orang hafal Bible. Kecuali kadang-kadang tu orang Islam juga yang hafal Bible. Bible walaupun tak betul lah seperti apa ni, Dr. Zakir Naik ke, seperti apa ni yang South Africa tu, mak dia hafal Bible tu. Orang Kristian sendiri tak hafal Bible. Orang Islam hafal Quran berlambak-lambak kan. Bukan satu tempat, beratus-ratus beratus-ratus tempat. Kalau di Malaysia tu ada lebih 200 pusat tahfiz. Pusat tahfiz saja, sini satulah kan. Sebab kecil tak apalah tapi ramai mana orang boleh hafal Quran. Tu satu mukjizat, satu tanda Allah Ta'ala nak pelihara Al-Quran tu dengan mudahnya orang boleh hafal Quran tu. Jadi tak apalah kita ni tak hafal, tak apalah kita ni hafal Fatihah cukuplah, qul huwallah sudahlah kan. Kita ambil sunnah yang sikit, hafal sikit sebab tak semua sahabat Nabi hafal Quran. Jadi kalau kita tak hafal Quran jangan sedih lah. Kalau nak sedih, kena sedih kalau kita tak ikut Quran. Kalau tak ikut Quran tu lebih teruk daripada tak hafal Quran. Jangan hafal Quran tapi tak ikut Quran. Baik tak hafal Quran tapi ikut Quran daripada hafal Quran tapi tak ikut Quran. Gitu. Dia punya logik lah. Tapi yang paling bagusnya hafal Quran, ikut Quran, amal Quran. Jadi itu cerita kita kata Allah Ta'ala ni pelihara Quran. Jadi sebab itulah kita ni sungguh-sungguh insya-Allah kita akan ambil apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala dah pelihara dah Quran ni untuk kita. Jadi kita sebagai orang Islam yang hidup di akhir zaman ni, kalau kita ni tak beramal dengan Quran, tak cuba faham Quran, maka malulah kita sikit nak jadi orang Islam tapi tak faham Quran, tak tahu apa dalam Quran. Sebab itulah kita insya-Allah kita fokus, kita perbincangan kita ni, sesi kita ni setiap hari Rabu ni insya-Allah di sini, dan juga di tempat-tempat lain juga lah kita fokus kepada ambil apa yang ada dalam Quran. Tajuk kita insya-Allah pada malam ni dan seterusnya ialah kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran. Jadi Alhamdulillah dalam Al-Quran ini ada banyak perkara. Ada hukumnya, ada nasihatnya, ada macam-macam. Tapi ada satu perkara yang banyak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu kisah. Bahasa Melayunya kisah, bahasa Arabnya kisah. Gitu. Bahasa Melayunya kisah. Dekat-dekat tu bunyi tu. Tapi makna dia tu macam adalah jauh-jauh sikit. Tapi tak apa, kita cerita dulu Jadi dalam Al-Quran ada banyak bentuk, ada banyak perkara. Antara perkara yang besar, yang banyak yang ada dalam Al-Quran ni ialah kisah. Ada berapa banyak kisah dalam Quran ni? Berapa banyak ni, berapa bahagian? Quran ni 30 juzuk lah. Daripada 30 juzuk Al-Quran tu, kita katalah ialah 1/3 daripada Quran tu adalah cerita. Jadi maknanya sini ialah cerita ni satu benda yang penting jugalah, yang besar kepada kita semua. Sebab kalau tak penting, Allah Subhanahu Wa Taala tak banyak cerita. Sebab itulah cerita ni banyak pengajarannya. Ni cerita ni bukan novel. Kita orang kita pun adalah novelnya, cerpennya, apa benda lah tu, cerita semua tu tapi dalam Quran pun banyak cerita. Cerita ni berbeza dengan biasa-biasa, bukan? Biasa-biasa ni kalau kita belajar bahasa Melayu dulu, dia ada nama dia cakap ajuk, cakap pindah. Saya tak tahulah, kalau ingat lagi lah kita belajar dulu bahasa Melayu. Ada nama dia cakap ajuk, cakap pindah dalam istilah bahasa Melayu. Cakap ajuk ni maknanya ialah dia sebut orang ni bercakap macam mana, orang ni berkata macam ni. Kalau cakap pindah ni, kalau dalam istilah bahasa Melayu, saya tak tahu sini guna istilah tu juga, sama lah kot cakap pindah ni makna kita sebut dia cerita tentang ni, tapi kita tak sebut dia cerita bagaimana. Kita tak sebut perkataan dia. Bila kita sebut perkataan dia, tu nama dia cakap ajuk, nama dia. Kalau cakap pindah ni, kita sebut dia telah beritahu bahawa nak pergi ke Beribi ni kena lalu ikut surau polis tu. Contohnya lah kan, kena masuk situ, dia beritahu. Tapi kalau cakap ajuk, dia kata dia beritahu saya macam ni, kalau awak nak macam tu, itu nama dia cakap ajuk. Dalam Quran dia banyak cakap ajuk bila cerita ni. Sebab itulah kita dengar qala yakulu gitu. Qala tu maknanya dia berkata. Siapa yang berkata tu? Macam-macam orang berkata. Jadi dalam Al-Quran kita kata ada 1/3. Kalau kita kira-kira, maknanya kalau ada 30 juzuk, maknanya 10 juzuk tu cerita. Banyak dah tu Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala banyak bercerita, menunjukkan bahawa cerita tu penting.
Kalau tak penting, Allah Ta'ala cerita buat apa? Apa tujuan Allah Ta'ala cerita dalam Quran? Inilah benda-benda yang kita nak ni. Saya bahagikan ulama-ulama lah, bukan saya ni tukang beritahu je, tukang baca kitab, tukang cerita, jadi cerita baliklah mudah-mudah. Nombor satunya, kalau ikut bahasa Arab, kisah, dia sebut kisah, dia six tu, kisah, gitu. Bila jamak dia jadi qasas. Qasas tu maknanya kisah-kisah, maknanya plural dia. Ada satu perkataan, satu surah dalam Quran nama dia surah Al-Qasas. Maknanya kalau kita terjemah dia, surah cerita-cerita. Apa cerita-cerita ni? Cerita di situ yang dalam surah Al-Qasas tu ialah dia cerita tentang Nabi Musa bercerita kepada Nabi Syuaib. Dia lari kan. Kisahnya dia lari daripada istana Firaun. Dia dibesarkan di istana Firaun dah. Dia jadi anak angkat Firaun lah. Lepas dia ambil daripada tu kan, dalam sungai tu, dalam bakul tu. Jadi anak angkat, jadi besarkan dalam istana. Tiba-tiba dia bunuh orang Mesir. Jadi dia pun lari. Bila dia lari di padang pasir, akhirnya jumpa dengan anak Nabi Syuaib. Dua orang perempuan tu. Lepas tu dibawa oleh anak perempuan tu pergi kepada jumpa dengan Nabi Syuaib. Jadi di situ tempat tu dikatakan tempat tu ialah di padang pasir Sinai. Jadi bila sampai situ dia pun cerita. Jadi Syuaib ni, Nabi Syuaib ni minta kepada Nabi Musa tu cerita. Jadi dia pun ceritalah kisah dia. Jadi sebab tu timbul dalam Al-Quran di situ sebut faqsusil qasas, dia kata. Ceritalah apa yang berlaku. Jadi dalam bahasa Arab, kisah ni maknanya kalau terjemahnya cerita. Tapi kalau ikut bahasa, asal bahasa, kisah ni maknanya ialah tatabbu' maknanya. Tatabbu' ni maknanya ikut maknanya. Mengikuti, ikut kita ikut. Iaitu kalau orang berjalan di atas pasir, kita nampak tapak kaki dia tu. Itu kita pun dia tinggal tapak kaki tu, orang tu dah hilang dah. Dia tinggal tapak kaki. Kita ikut tapak kaki tu, dia pergi ke mana? Itu nama dia qasa tu maknanya. Qasa tu ialah kita ikut apa yang ni. Jadi ulama kata maksud dia ialah sini. Maksudnya ialah Allah Ta'ala cerita dah apa yang berlaku, sepatutnya kita ikut sepatutnya. Ikut tu. Ikut cerita tu, tahu cerita tu, dan kemudian kita ambil pengajaran daripada cerita tu. Inilah yang kita nak buat insya-Allah dalam 70 kali kita ni. 70 siri kita ni insya-Allah. Jadi kalau tak boleh datang pun tak apa, kita ada di sini ada. Benda ni ada ni, alhamdulillah. Bukan kita cerita orang Cina, orang daripada Taiwan, daripada mana Korea yang buat benda ni kan, kita tolong guna je kan. Kita nak buat tak mampu lagi kan. Jadi insya-Allah kita tengok cerita ni. Jadi itu ceritalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia ada dua jenis cerita. Ada dua jenis yang cerita. Yang pertama sekali ialah cerita kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Satu lagi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah bukan Nabi-Nabi. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang-orang soleh ataupun orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kisah juga. Jadi ada dua jenis kisah dalam Quran ni. Ada kisah Nabi-Nabi, ada kisah bukan Nabi-Nabi lah, kita sebut macam tu. Jadi yang kisah Nabi-Nabi ni pula, ada Nabi-Nabi, ada Rasul. Dia ada beza dia sikit ni. Ulama-ulama kata ada, kalau Rasul ni dia lain sikit, Nabi ni dia lain sikit. Apa beza sini? Banyaklah pendapat-pendapat ulama. Yang kita belajar sejak daripada dulunya ialah kalau Nabi-Nabi ni dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak disuruh untuk sampaikan kepada orang lain. Tu Nabi-Nabi. Tapi kalau Rasul-Rasul, dia disuruh untuk sampaikan. Dua jenis ni, Nabi dan juga Rasul ni, orang yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai Nabi? Ulama-ulama kata 124,000. 124,000, maknanya ramai sangat-sangat. Rasul berapa ramai? Dia kata ada 313 orang. Yang sebut dalam Quran 25 sahaja. Jadi maknanya yang sebut dalam Quran ni nak kata 1/10, tak tahu, saya tak kira, tak sempat nak kira. 25 per daripada 313, saya kata tak sampai 10 tau. Tak sampai 1/10 betul kan? Okey, tak sampai 1/10 pun. Jadi maknanya ada 90% lebih lagi. 92, 93% yang tak dicerita dalam Al-Quran. Artinya banyak sangatlah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul ni. Nabi sangat banyak, Rasul-Rasul ni kurang tapi banyak juga. Dalam Quran sebut macam ni, dia sebut. Ada satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utuskan, kami telah berikan
hantar pada setiap umat. Pada setiap umat tu mana setiap bangsa ada rasul dia. Dan rasul dia kerja ni macam ni, macam ni, macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi artinya tidak ada bangsa atas dunia ni yang tak ada rasul. Bangsa mana? Eskimo. Eskimo orang duduk dekat sejuk tu. Orang tebal tu, ada rasul dia. Orang Red Indian Amerika, orang di mana lagi tu? Orang tak tahu, Maya, orang panggil ada Maya dekat Mexico tu dulu. Ataupun orang dekat Andes, ataupun orang dekat Afrika, tengah-tengah Afrika tu, ada rasul dia, ada rasul dia. Tak ada manusia yang Allah Taala tak utus rasul. Sebab Allah Taala sebut ayat Quran tadi tu. Cuma kita tak tahu rasul tu siapa. Kalau kita kata, ada orang katalah, oh ni Buddha rasul juga mungkin. Kita tak tahu. Jadi ulama kata jangan memandai lah. Yang kita wajib yakin, yang kita wajib percaya, yang kita wajib tahu ialah setiap bangsa ada rasul. Siapa rasul dia? Wallahu a'lam bisawab. Sebab 313 banyak sangat ni, kita tak tahu mana satu. Tapi yang pasti ada rasul. Cuma rasul-rasul semua ni kerja dia satu saja, mengajak manusia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dalam Al-Quran ni kita kata ada dua bentuk. Nombor satu ialah kisah Nabi-Nabi, kisah Rasul-Rasul. Ada yang bukan kisah Nabi-Nabi, bukan kisah Rasul-Rasul. Kemudian pula ulama bahagikan pula, malam ni mukadimah je malam ni. Mukadimah ni. Mukadimah tentang apa ni sebelum masuk kepada topik dia. Kita akan start topik nanti dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita akan ikut apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, dan kemudian saya akan bawa sikitlah apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir mengenai kisah tu, ayat Quran tu. Jadi kita akan baca ayat Quran lah semua, kemudian kita akan tengok apa ulama-ulama tafsir kata mengenai maksud ayat-ayat yang disebutkan tentang kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tu. Jadi dalam Quran ada kisah Nabi-Nabi ni disebut panjang, ada sebut pendek, sekejap aja. Macam contohnya lah, ada Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni Allah Ta'ala sebut 2-3 kali saja. Contohnya Nabi Ismail. Nabi Ismail sekejap Allah Ta'ala sebut pendek je. Contohnya Nabi Zulkifli, contohnya Nabi Ilyasa, contohnya Nabi Ilyas, pendek aja cerita. Ada yang sederhana. Sederhana ni macam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub sakitnya gini. Itu ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bukanlah panjang, tapi taklah pendek sangat. Setengah yang sebut pendek tu maksudnya dia sebut nama je. Nama je sebut, lepas tu tak tahu cerita apa. Disebut Allah Ta'ala sebut Nabi apa ni, Nabi Ismail ni macam ni dia. Tapi tak tahu cerita detail dia, tak tahu. Allah Ta'ala tak sebut. Jadi bila tak sebut ni ada jugalah kadang-kadang kita rasa tak seronok lah tak sebut. Tak seronok. Jadi kita pun startlah mereka. Ada juga orang mereka kan, ambil cerita daripada sana, ambil cerita daripada sini. Jadi ulama kata tak payahlah kalau cerita-cerita tak betul lah ni. Jadi insya-Allah nanti kalau sempat kita akan tengok pula macam mana kisah Nabi-Nabi ni boleh jadi karut-marut pun ada. Jadi kita boleh tengoklah nanti kan, dalam internet banyaklah kadang-kadang, ataupun kita dengar orang cerita je lah. Internet semua orang boleh tulis. Jadi kadang dia tulis lah cerita tak betul pun dia tulis juga kan, kisah Nabi kata Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni. Ada cerita-cerita betul, ada cerita tak betul. Jadi kita akan lalui insya-Allah. Kita akan go through lah insya-Allah melalui sesi kita ni, mana betul mana tak betul. Ada orang kata ni Nabi tu Nabi Musa ni pernah tak dia mandi telanjang tak pernah dengar tak lepas tu batu buat lari kain dia tak ada tak dia letak kain atas batu tu buat lari kain dia pun kejar kain dia tu tak hei kain aku, dia kata hei kain aku. Dia marah kepada batu tu, lepas tu dia tampar batu tu sekali. Macam mana betul tak cerita tu? InsyaAllah jangan ke mana-mana, insyaAllah tunggu 70 sesi yang ke 69 ke tak tahulah saya. Lambat lagi lah kan. Tak apa, tak nak niat insyaAllah. Tu cerita, ada cerita betul, ada cerita tak betul kisah Nabi-Nabi ni. Kisah yang tak betul yang mengarut habis tu memang adalah, banyak lah. Kisah tentang kisah Nabi Adam ni macam-macam ni kita tengok. Nanti kita akan tengok nanti ada kisah Nabi Adam ni yang pelik-pelik. Nabi Adam tu dalam syurga. Lepas tu Iblis dah kena halau. Tapi macam mana dia boleh kacau Nabi Adam pula dah. Kan dia duduk luar syurga. Nabi Adam duduk dalam syurga, dia kena halau. Lepas tu macam mana dia boleh tipu Adam pula kan? Dia mari pula dipujuk-pujuk Adam pula, suruh pergi makan pokok tu. Macam mana pula? Ada orang kata dia masuk dalam perut ular. Jadi dia melompat masuk dalam perut ular. Ular tu pun masuklah ikut pintu apa benda ni, ikut pintu syurga tu. Malaikat jaga syurga tu tak perasan, dia tak ada scan kot.
Orang masuk airport pun ada scan tu. Sekarang ni memang tak ada scan tu. Jadi dia boleh masuk ke situ, lepas tu dia keluar balik, melompat ke mulut ular tu, dia jumpa Nabi Adam. Mula dia pujuklah Adam, suruh makan buah tu. Jadi akhirnya dua-dua kena hantung keluar Melaka daripada syurga, jatuh atas dunia. Tu cerita. Betul ke tak? Tunggulah sama-sama insya-Allah. Tu sesi yang ke-10 kot insya-Allah. Saya tak tahu lah, tu saya trailer lah sikit dulu insya-Allah kan. Jadi Nabi cerita kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran ni ada 3 jenis Ada jenis yang sikit sangat, pendek sangat-sangat Ada yang cerita sederhana, ada yang cerita panjang. Yang paling panjang sekali tak adalah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa. Mana-mana kita jumpa kisah Nabi Musa. Start daripada Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah tu padangan kisah Nabi Musa dengan Bani Israel sikit-sikit kisah Nabi Musa. Jadi mesti ada sebab lah, ulama kata. Yang kedua panjangnya ialah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tu adalah kisah Nabi Isa, lepas tu kisah Nabi. Jadi yang sebenarnya yang banyak-banyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang panjang dalam Quran ialah ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Dia kata ulul azmi minar rusul ni, ulul azmi ni dia bukan ciptaan nama ulul azmi tu bukan ciptaan ulama tu. Sebenarnya memang sebut dalam Quran. Jadi yang kita belajar, ulul azmi ada 5 orang. Daripada 25 kita ada 5 orang nama dia rasul-rasul ulul azmi. Mimin kan. Muhammad, lepas tu Isa, lepas tu Musa, lepas tu Ibrahim, lepas tu Nuh. Nabi Nuh. Jadi 5 orang tu itu paling banyak cerita dalam Quran. Jadi nama dia pun ulul azmi. Azmi tu yang maknanya, azmi tu maknanya yang mempunyai kesungguhan maknanya. Orang-orang ulu tu maknanya yang mempunyai, azmi tu kesungguhan. Jadi rasul-rasul yang mempunyai kesungguhan yang hebat. Apa tak hebat dia kan? Macam Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Bukan umur dakwah 950. Yang dapatlah 30 orang yang ikut dia. 30 orang ni dalam ni lah, dalam masjid ni lah. Tu 950 orang hasil dia, produk kita kata hasil dakwah ni. Tapi kuat semangat dia. Itu sebab itulah nama dia dapat gelar tu. Nabi Ibrahim istimewa dia berpindah randah lah. Pindah sana, nak kena bakar, pindah sana, macam-macam berpindah tempat. Jadi tu kesungguhan dia. Nabi Isa alaihissalam menghadapi Bani Israel. Macam itulah seterusnya. Dan juga Nabi Musa lawan dengan Firaun. Susah juga. Jadi semua tu susah kan. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang terakhir. Jadi ada, kita sebut ada Nabi-Nabi yang mana diceritakan panjang, iaitu ulul azmi minar rusul. Jadi yang ni insya-Allah kita akan fokus lah. Kita akan cerita panjang sikit ni. Sebab apa? Al-Quran cerita panjang. Jadi kita pun mesti cerita panjang tentang kisah-kisah ulul azmi ni dalam Quran ni. Jadi tu lebih kurang Kemudian selain daripada tu ada kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah yang lain ni contohnya kisah Luqman kisahnya. Kisah Luqman ada dalam Quran juga. Cuma kita tak ceritalah dalam ni sesi kita ni. Kita buat ada sesi lain pula. Lepas 70 nanti kita akan ada pula lah yang lain tu. Nama dia kisah-kisah yang bukan nabi-nabi dalam Al-Quran. Luqman ada orang kata dia nabi, ada orang kata bukan nabi. Dia ada khilaf ulama sikit. Begitu juga dengan seorang lagi tu, iaitu yang dengan Nabi Musa tu, iaitu Khidir. Nabi Khidir. Orang panggil dia Nabi Khidir, tapi dalam Quran tak sebut dia nabi. Dalam Quran sebut dia ni seorang rajulun soleh, kata seorang yang soleh. Jadi ulama kata, setengah ulama kata Khidir ni adalah nabi. Ada setengah ulama kata tak, dia bukan nabi. Nama dia Khidir sebab hijau, maksud hijau. Sebab apa? Semua tempat dia pijak tu jadi hijau. Sekarang ni Arab Saudi jadi hijau kan, sebab kena hujan. Bila hujan lebat banyak di Arab Saudi sekarang hijau habis. Tu bukan sebab Nabi Khidir lalu. Nabi Khidir ni nama dia hijau sebab dia ni sentuh jadi hijau semua benda. Jadi ada orang kata dia ni nabi, kata cerita dia pun panjang dalam Quran, dalam surah Kahfi. Itu pun kita akan ceritalah sebab dia berkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita semula cerita lagi ni itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran ni kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ada satu surah khusus. Surah dia surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf.
Jadi surah Yusuf ni penuh start daripada mula sampai kepada akhir dia, kisah Nabi Yusuf saja. Dengan pengajaran-pengajaran sikit lah di belakang tu. Tapi kisah Nabi Yusuf ni special. Special time masa dia turun pun, kisah Nabi Yusuf ni, surah Yusuf tu dia turun sekaligus, dia panjang tu dia turun sekaligus. Dalam Quran ni kadang-kadang surah pendek tapi turun 2 kali, macam surah Al-Alaq surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wasjud waqtarib, ayat dia 19 je, pendek je boleh baca kan. Cuma kalau imam baca panjang juga tau, panjang imam baca Iqra pula dah, kata inna atau inna bagus imam pendek sikit tapi lebih kurang kan. Yang tu 1 minit, yang tu 20 second, inna atau inna kan. Jadi Iqra ni 19 ayat ni dia turun 2 kali, maknanya 1 hingga 5 turun, pertama kali turun masa Nabi SAW mula-mula dapat wahyu. Kemudian selepas daripada tu 6 sampai yang ke-19 tu turun kemudian 3 tahun lepas tu dikatakan. Maknanya turun tu beza-beza kan. Tapi surah Yusuf dia turun sekaligus, cerita dia full. Dalam Quran cerita pasal Nabi Yusuf ni 2 kali je, satu surah Yusuf, satu surah yang lain, tapi cerita yang panjangnya Nabi Yusuf dalam surah Yusuf tu, macam full package surah Yusuf ada dalam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada satu point dalam apa ni surah Yusuf ni, Allah Taala sebut benda ahsanul qasas. Dia kata ahsanul qasas ni maknanya apa? Sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Jadi ulama ambil di sini perkataan ni ahsanul qasas ni ialah apa? Iaitu apa-apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni adalah merupakan benda yang paling baik. Jadi daripada benda yang baik banyak ni, Allah ambil yang terbaik yang cerita kepada kita. Quran pendek je kan, 604 muka surat Quran ni, 604 muka surat. Taklah sebesar buku-buku lain buku lain 1000 kadang-kadang buku fizik ke, buku matematik ke apa benda kan, 1000 muka surat dia kan, bukan sebiji 2-3 biji pula. Budak-budak pelajar sekolah ambil A level Quran satu je, pendek je itu pun tak habis nak belajar Jadi dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala pula pilih cerita-cerita. Jadi Allah Ta'ala letakkan kisah yang terbaik yang ada dalam dunia yang banyak-banyak ni, itulah dia kisah yang terbaik, masukkan dalam Al-Quran tu. Jadi sebab itulah kita kata kita sebagai orang Islam ni sangat-sangat pentinglah kita ni ambil daripada cerita-cerita dalam Quran ni, supaya kita faham, supaya kita tahu, dan supaya kita jangan terseleweng. Sebab apa-apa yang cerita dalam Quran ni tak ada yang tak betul, dan bukan yang tak baik, semua yang paling baik sekali dalam Quran. Jadi kalau orang boleh baca novel, orang boleh baca ni, orang boleh tengok Harry Potter, orang boleh ke apa dia ni, apa dulu lagi, macam pelik-pelik lah kan, cerita bohong-bohong sihir ni dalam TV tu kan. Kenapalah tak boleh tahu cerita yang ada dalam Quran ni, yang mana Allah Ta'ala kata ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Itu nombor 1. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa cerita-cerita dalam Quran ni dia sebut in haza lahuwal qasasu al-haq. Dia kata sesungguhnya ini, iaitu apa-apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni adalah merupakan qasasu al-haq, cerita-cerita yang benar. Dalam dunia ni kita ada history, cerita mereka history, bukan story kita, bukan our story, tapi history, cerita mereka lah. Jadi cerita mereka ni orang-orang ambil daripada mana cerita-cerita ni, sejarah-sejarah ni. Kemarin ada pula orang jumpa gali-gali ni mayat Firaun tu dekat lah di Mesir tu kan, digali-gali di foto, baru jumpa pula dia kata ni pula dia kata ni mayat ni mumia ni lah, ni zaman ni ni kerajaan ni kerajaan. Jadi dia pun baca lah tu juga tu, di apa ni di dinding tu, di dinding dalam piramid tu kalau orang pernah turun lah, saya tak pernah turun, tapi dia ada lubang masuk dalam piramid tu. Lubang tu satu piramid seketul tu, 3 segi tu, dia ada lubang masuk dalam tu. Bawah tu dia ada satu ruang, satu bilik. Bilik itu bilik tempat letak mayat Firaun. Satu mumia, satu piramid tu, satu mayat je. Raja dia, bapak raja dia duduk kat situ. Jadi dalam bilik tu dia ada banyak tulisan pula. Tulisan tu dia tulis macam gambar-gambar.
Jadi orang ni lah kan, dia panggil benda arkeologi lah, dia tengok gambar-gambar tu, dia pun cuba baca apa maksud gambar-gambar ni. Jadi akhirnya dia pun buat cerita gini, macam ni. Dia tengok mayat ni, dia ukur sini, masuk nanti, dia kata oh ni 5,000 tahun, ni 3,000 tahun, ni cerita mana. Dia pun reka lah, dia sambung cerita. Dia kata oh cerita ni berlaku macam ni, di zaman Mesir purba dulu macam ni, gini tu cerita lah. Kalau Cina pula macam ni, kalau India pula macam ni. Jadi semua tu akhirnya dibuat buku, dia jadi nama dia history. Budak-budak kita pun belajar semua yang telah berlaku zaman dulu ni, tak kira lah di negeri Mesir ke, di negeri India ke, di negeri Cina ke, ataupun di tempat kita pun, banyak benda tu hanya dibuat secara tidak pasti. Nama dia tak pasti, mana tak 100% lah pasti. Sebab tak tahu, mana nak dapat yang betul-betul yang tahu ni. Siapa yang tahu? Semua orang dah mati dah, orang tak tulis, setengah-setengah orang tulis pun tak betul juga kadang-kadang tu. Ada satu buku sejarah Islam, ditulis oleh orang Islam, nama dia Ibnu Battuta, masyhur juga tu, Ibnu Battuta. Dia ni orang Islam, berasal daripada Maghribi. Lepas tu dia ni suka berjalan, dia berjalan habis sampai ke negeri Cina, dia berjalan, dia sampai ke kampung negeri kita pun dia lalu. Ibnu Battuta. Jadi dia tulis buku yang dia tulis pun, ulama-ulama sekarang pun masih banyak mempertikaikan setengah-setengah benda yang dia tulis. Sebab apa? Setengah-setengah benda yang ditulis oleh Ibnu Battuta dalam buku dia tu bukannya apa yang dilihat, tapi apa yang didengar daripada orang cerita. Jadi bila dengar daripada orang cerita, maknanya cerita atas cerita, mungkin betul, mungkin tak betul. Tu Ibnu Battuta, orang Islam. Apatah lagi kalau yang buat cerita-cerita ni, history ni, kadang-kadang benda-benda tu adalah orang-orang yang bukan Islam, yang biasanya ada benda-benda yang mereka nak kata. Nak kata mereka ni hebat ke, mereka macam-macam lah, kadang-kadang dicipta lah. Jadi maknanya saya nak cerita ialah bukan 100%, tapi cerita dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata lahuwal qasasul haq, cerita ni adalah cerita yang pasti betul. Jadi kita sebagai orang Islam, jadi sangat-sangat patutlah kita tahu, kita dengar, kita faham cerita yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut cerita-cerita ni istilah Quran. Saya sebut Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 175, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, suruh cerita, bahawa kita ni bila kita tahu cerita yang ada dalam Al-Quran, Allah suruh kita ni menceritakan kepada orang lain. Mana ayat dia? Al-A'raf ayat 175. Allah Ta'ala kata watlu alaihim, tolong baca kepada mereka, kepada manusia ni, naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita-cerita orang-orang yang kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami. Maksud ayat kami ni, Allah Ta'ala dah utuskan Rasul, Allah dah utus apa. Jadi cerita macam ni orang banyaklah, kita kaum Ad, kita kata kaum Samudnya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, Namrud, kaum Firaun, semua mereka ni orang-orang yang mana Allah Ta'ala dah utuskan Rasul pada mereka, tapi mereka ni tak nak ikut. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita dalam Al-Quran watlu makna tolong baca, tolong beritahu, tolong kisahkan, tolong khabarkan. Jadi macam mana kalau kita nak khabar, kalau kita sendiri tak tahu benda ni. Jadi sebab itulah makna secara tidak langsung Allah Ta'ala nak beritahu kita, kamu semua orang Islam mesti faham cerita apa yang aku dah cerita dalam Quran ni, dan kemudian kamu beritahu kepada orang lain untuk cerita balik apa yang ada dalam Al-Quran ni. Jadi tu beberapa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang kisah-kisah, dan juga perlunya kita ni cerita kisah-kisah ni kepada orang lain. Kemudian lagi perkara yang ketiga, perkara yang keempat yang ulama-ulama sebut apabila cerita ni, kita ada insya-Allah 5 minit lagi. Kalau tak sempat insya-Allah kita sambung Mukadimah ni banyak pula dah. Ialah masalah berulang. Berulang-ulang kita tengok. Kadang-kadang kita tengok kisah Nabi Musa, berapa kali sebut. Kadang-kadang benda hampir sama. Kadang-kadang kita kisah Nabi Ibrahim, kadang-kadang benda hampir sama. Kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kadang-kadang kita tengok sini dah cerita, sini cerita lagi, sini cerita lagi, sini cerita lagi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, soalan dia, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita banyak kali benda yang hampir sama? Kalau kita tengok sungguh-sungguh,
dalam ayat tu kita jangan tengok kisah dia, tapi kita tengok wording dia, wording yang Allah Ta'ala guna. Kadang-kadang ada sini ada alif lam, sini tak ada alif lam. Kadang-kadang gini, kalau perkataan dia guna sini lain sikit, sini lain sikit, tapi terjemahan sama, masalah dia. Sebab itulah penting sini kita belajar sikit-sikit tentang tafsir ni. Tafsir, kenapa Allah Ta'ala sebut sini, dah sebut sini, sebut lagi sini, sebenarnya ada beza. Bila dia berulang tu tidaklah sia-sia. Bukan kita kata Allah berulang pula. Kalau dalam surat khabar, kalau cerita banyak kali, kata muka surat satu ada dah, muka surat dua cerita pula, ni berlaku accident, ni pula ni accident pula. Tadi dengan lori putih, sekarang ni dengan lori yang bukan hitam, kata contoh lah dia kata. Sekarang ni tu berulang cerita dia. Orang kata apa surat khabar ni, Borno bulletin tak jadi ni, komen dia kata buat ni. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala cerita sebenarnya cerita itu berulang, tapi berulang tu ada sebab. Jadi sebab itulah kan, terutama kisah Nabi Musa. Kita akan tengok cerita Nabi Musa ni kan, sekali angkat bukit, sekali atas, sekali, macam mana ni kadang-kadang lebih kurang cerita dia. Sekali dia tengok api. Nabi Musa dia berjalan pada padang pasir tengah sejuk tu kan, tengok dia api daripada jauh. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna perkataan macam ni, kadang-kadang sebut tempat lain pula dia guna perkataan macam ni pula. Sebenarnya ada beza. Apa beza situ? Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama kita yang cerita tentang ayat-ayat Quran dia sebutkan beza sini, beza sini, kenapa dia sebut begini-gini. Jadi insya-Allah itu trailer lagi, insya-Allah kita akan sama-samalah nanti go through insya-Allah bila sampai tempatnya. Itu jadi. Jadi dan yang keduanya pula ulama kata ialah kisah, contoh ni kisah ni Allah Ta'ala kisah, kadang-kadang sebut kisah Nabi Adam contohnya berulang-ulang. Kisah Nabi Adam dengan iblis, sini ada kisah Nabi Adam dengan iblis, sini ada pula kisah Nabi Adam dengan iblis. Kenapa cerita yang sama banyak tempat? Setiap surah dalam Al-Quran ini, setiap surah surah Al-Quran, kita ada surah Al-Fatihah, kita ada surah Al-Fatihah, kita ada surah Al-Baqarah, kita ada surah Al-Imran, kita ada An-Nisa. Setiap satu daripada surah tu setiap satu daripada surah sebenarnya dia ada nama dia, tema tu maknanya topik utama. Surah Al-Baqarah ni nak cerita pasal apa sebenarnya? Nak cerita pasal lembu. Nama dia memanglah lembu betina, cow ni, Al-Baqarah. Tapi surah Al-Baqarah bukan nak cerita pasal lembu, bukan jenis lembu, penyakit lembu apa, lembu ni keturunan mana, lembu ni ada anak dia macam mana pula, nak bela lembu ni macam, bukan. Dia tak nak cerita pasal lembu tu, walaupun nama dia lembu, tapi sebenarnya ada tema. Setiap surah ni daripada Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai ke An-Nas 114 tu, setiap satu tu dia ada tema dia, nama dia. Oleh kerana tema dia lain-lain, maka bila kisah tu datang dalam surah tu, maka dia akan ikut tema tu. Jadi apa tema-tema tu, sebagai contoh kita akan sambung insya-Allah minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.